لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Seterusnya, kita pergi kepada unit yang kedua, iaitu rukun. Okey, apa beza syarat wajib, apa beza rukun? Syarat wajib adalah ia menyebabkan kita wajib untuk menunaikan haji. Ada 5 tadi Kita wajib untuk menunaikan haji. Tanpa 5 syarat tadi, maka kita tidak boleh buat. Tidak jatuh wajib untuk menunaikan haji. Okey? Tapi rukun pula, tanpa rukun rosak satu ibadah. Nak buat ibadah haji, kena tengok rukun dia dulu ni. Tak buat rukun ini, maka rosaklah ibadah itu selama-lamanya. Maka kita kena buat balik semula. Okay? Jadi dan kebanyakan jemaah haji biasanya berjaga-jaga bab rukun haji ini terutamanya. Kerana gagal kita menyempurnakan bab rukun haji ini, maka gagallah kita untuk menunaikan haji dengan sempurna. Kalau wajib haji itu pula nanti kita akan terangkan pada kelas-kelas yang mendatang. Okay, now kita pergi yang pertama. Yang pertama adalah niat haji ataupun niat mengerjakan haji ataupun umrah. Niat mengerjakan haji ataupun umrah ini adalah satu rukun. Nanti kita akan tengok pula niat di mikot, itu lain pula. Tapi ni niat itself, niat itu sendiri adalah satu kewajipan bagi kita. Kalau kita tak niat, maka tak sah kita punya haji. Apa dia niat dia? Kita tengok yang ke atas ni, iaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu kalau haji. Niat kita lafazkan dalam mulut, niat dalam hati boleh cakap dalam bahasa Melayu. Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Manakala niat umrah lebih kurang juga, cuma bezanya ada. Kalau haji wa ahramtu bihi, kalau umrah wa ahramtu biha. Kerana apa? Umrah itu ada ta marbutah di hujungnya. Okey, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dia lebih kepada muannas. Okey, maksudnya sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, seperti yang tertera di belakang ini. Now, rukun umrah yang kedua, rukun haji yang kedua, tetapi bukan rukun umrah. Rukun haji yang kedua tetapi bukan rukun umrah. Kerana ianya tidak ada dalam umrah. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Seperti mana kalau kita tengok di belakang ni, wukuf di Arafah itu adalah yang mana ianya disamakan ataupun ianya diistilahkan sebagai mahsyar dunia. Sebab besok kita di padang mahsyar dikumpulkan seperti itulah, kita semua sama, baju warna putih semua yang ada di atas di Arafah itu. Semua orang masa itu bermunajat kepada Allah. Hukum di Arafah ni tak perlu lama sebenarnya. Tetapi hukum di Arafah adalah rukun. Tak buat hukum di Arafah, maka keseluruhan haji kita terosak. Okey, jadi kita kena buat juga wukuf di Arafah walau seketika. Sebab maksudnya berada di padang Arafah walau seketika, daripada gelincir matahari 9 Zulhijjah hinggalah sebelum atau terbit fajar 10 Zulhijjah. Ataupun bahasa senangnya daripada waktu zuhur 9 Zulhijjah sehingga subuh besok pagi 10 Zulhijjah. Contohnya hari ini kita masuk pukul 12, besok pagi subuh kita dah boleh keluar. Kalaupun tak pun sekejap saja, walaupun berada sekejap di padang Arafah, itu sudah dikira sebagai wukuf di Arafah. Okey, kena ingat yang itu. Sebagaimana yang terdapat dalam gambar yang saya tunjukkan ni, wukuf ni kawasannya luas. Ramai orang kita kasih bermunajat sebab kawasan ni adalah kawasan yang kita betul-betul hambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Allah Subhanahu Wa Taala kita minta pada Allah agar kita diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tawaf di Kaabah. Kita tengok kat belakang ni bagaimana tawaf. Kuasa tawaf. Tawaf ni adalah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali.
mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Bermula daripada Hajarul Aswad dan berakhir di Hajarul Aswad. Kalau kita tengok kat belakang ni, orang mengelilingi Kaabah tu daripada sini hinggalah ke balik semula ke tempatnya, tu baru dikira satu. Okey, dan dia ada syarat-syarat sebenarnya dalam bab tawaf ni. Dia ada syarat-syarat yang lebih detail. Tawaf di Kaabah sebanyak 7 kali, bermula di Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ada syarat-syarat yang lain tapi tidak dijelaskan. Tapi untuk pengetahuan anda, syarat-syarat antara syarat utama dalam tawaf ni adalah apabila kita berjalan, kita mestilah bahu kanan ataupun bahu kiri, bahu kiri menghadap kepada ataupun bertentangan dengan Kaabah. Bahu kiri bertentangan dengan Kaabah. Dia tidak boleh macam ni. Dia mesti bertentangan. Elakkan daripada kita terpusing ataupun sebagainya. Yang boleh pusing adalah muka dan juga tangan kita boleh lambai. Sebab tu kalau tengok dalam gambar tadi tu, dia ada rukun Yamani, dia ada rukun Shimali, dia ada banyaklah di dalam Kaabah tu sendiri. Dia ada Hijr Ismail. Now, Hijr Ismail yang mana kalau kita tengok di dalam gambar Kaabah ni, Hijr Ismail ni yang kat luar Kaabah ni. Yang kat luar Kaabah tu dia dikira sebagai dalam Kaabah. So kita tak boleh nak potong kat tengah-tengah tu. Kena nampak jalan tu kena ada kosong. Kita tak boleh potong kat situ. So kita kena pusing habis daripada Hijr Ismail. Rukun yang keempat, sa'i. Kita tengok belakang yang daripada saya ni, orang bersa'i. Bersa'i ni perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dia kalau kat situ ada sunat-sunat dia. Yang mana ada kalau kita nampak ke atas tu, kalau kat belakang kita nampak ada lampu hijau, itu adalah kawasan untuk lelaki berlari anak, perempuan tak perlu berlari anak. Apa simboliknya sa'i ini? Mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ismail dan juga ibunya, yang mana ibu Nabi Ismail, Siti Hajar ini mencari air untuk Nabi Ismail pada ketika itu untuk diberikan minuman, berlari pada Bukit Safa hingga Bukit Marwah. Bukit Safa, Bukit Marwah berulang-alik sebanyak 7 kali. So di situ antara hikmah yang dibuat untuk kita sama-sama belajar apakah kepentingan ataupun apakah kelebihan, bagaimana Hajar itu dulu, Siti Sayyidatina Hajar itu mencari air untuk anaknya, bagaimana kelelahannya daripada Bukit Safa hingga Bukit Marwah. Jadi kena hayatilah, dan banyaklah berdoa pada itu. Dia ada banyak syarat dia. Bukit Safa ni kalau dekat Mekah tu tak adalah tinggi sampai kita nampak semacam seperti bukit yang tinggi, tidak. Tapi dia hanya batu-batu yang berkumpul. So Marwah pun tidaklah berapa tinggi. Dan yang seterusnya, berbunting atau bercukur rambut. Berbunting atau bercukur rambut. Ataupun kalau dalam bahasa Arabnya ataupun dalam bahasa hajinya, ini dipanggil sebagai tahallul. Tahallul bagi umrah dia senang je. Habis daripada sa'i, dia akan terus cukur. Nak bercukur habis ke, nak bercukur sikit-sikit. Contoh macam rambut panjang ni, awak nak potong 3 je, potong 3 helai daripada rambut tu, boleh potong 3 helai. Sebagai syarat untuk kita menghalalkan diri kita dan bebas daripada perkara-perkara yang diharamkan dalam ihram. Jadi sehubungan dengan itu, pada ketika tahallul ni, dia boleh buat. Ada orang tanya, tahallul ni macam mana Ustaz? Tahallul kalau kita tak nak potong, lelaki contohnya kita tak nak potong di tempat ke situ, maksudnya di kawasan yang patut tahallul tu, boleh, tak ada masalah, kita pergi ke kedai untuk cukur. Ada yang setengah orang-orang kita bernazarkan, sudah nak licinkan botak kat kedai, boleh, tak ada masalah. Now, tahallul umrah satu aja. Kalau tahallul haji dia ada 2, tahallul awal dan tahallul sani. Apa dia tahallul awal? Tahallul awal ini kita selesai buat 2 perkara daripada 3 perkara. 2 perkara daripada 3 perkara haji. Yang pertama apa dia? Melontar jamrah. Yang kedua
Yang pertama, melontar jamrah kubra. Yang kedua, tawaf dan sa'i. Dan yang ketiga, bercukur atau berbunting. Daripada tiga ini, dua daripada tiga ini kita buat, maka kita dah tahallul awal. Maksud tahallul awal ni, kita dah boleh keluar daripada ihram. Kita dah tak perlu pakai ihram. Contoh ni kita buat yang pertama kita buat tawaf dah. Kita dah buat tawaf. Kita dah buat tawaf, kita dah buat sa'i, kita dah melontar jamrah aqabah atau jamrah kubra. Jamrah kubra kita dah settle dua ni, maka kita dah boleh pakai baju. Nak lontar jamrah yang seterusnya kita boleh pakai baju biasa. Okey? Ataupun kita nak pergi bercukur pun kita dah boleh pakai baju biasa, tak ada masalah. Okey, ada orang dia akan biasanya lembaga tabung haji akan tentukan dan tetapkan kita sama ada kita tahallul awal ataupun tahallul tsani. Dia akan beritahu di mana dan perlu kita buat benda ni. Okey, seterusnya tahallul tsani apabila kita selesai tiga-tiga. Kita buat tiga-tiga sekali orang tadi tu, yang tiga-tiga kita buat, maka tahallul tsani. Maka pada ketika itu tahallul tsani telah membebaskan kita daripada segala perkara-perkara yang diharamkan dalam ihram. Kalau tahallul awal hanya ada beberapa perkara yang dibebaskan, kalau tahallul tsani pula dia bebas semua. Jadi tahallul awal dan tahallul tsani adalah pembebasan diri kita. Kalau tahallul awal kita settle tahallul awal, kita masih tidak boleh bersetubuh antara suami isteri, tidak boleh perkara-perkara yang mendatangkan untuk awal persetubuhan. Manakala kalau dah tahallul tadi dah buat tahallul tsani, semua boleh lepas, tak ada masalah. Itu yang kita kena faham kat situ suasananya. Dan akhir sekali pada hari ini, pada pembelajaran kita pada hari ini adalah tertib. Rukun yang keenam adalah tertib. Tertib ni maksudnya berikut urutan lah. Daripada yang pertama niat, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf di Kaabah, yang keempat sa'i, dan yang kelima bersyukur atau tahallul, yang terakhir adalah tertib mengikut urutan. Untuk itu saya harap sekiranya anda ada permasalahan yang masih berkaitan tentang haji dan umrah, boleh terus direct personal message pada saya dan sebagainya. Dan saya harap serba sedikit penerangan pada hari ini dapat memahamkan anda berkaitan tentang apa itu haji, apa itu umrah. So kena ingat balik perkara-perkara yang sebelum ini, yang telah saya terangkan sebelum ini, dan insya-Allah sebentar lagi guru-guru anda akan memberikan latihan atau modul-modul latihan untuk berkaitan tentang haji. Sehingga jumpa lagi pada kelas-kelas yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.